puan, maka ziarah 3 tempat ni. Pengertian haji dan umrah pada syarat mengunjungi Baitullah. Maksudnya kita tak boleh wakilkan orang lain. Kalau kita masih hidup segar bugar, kita wakilkan orang lain pergi buat umrah tu pun tak boleh. Ya, kita kena diri kita mencari Baitullah Al-Haram. Yang dikatakan Baitullah Al-Haram tu di mana? Kaabah. Contoh, kalau kita sampai pun masuk ke dalam kawasan tanah haram, tiba-tiba sakit, tak dikirakan umrah lagi, tuan-tuan. Ya, tak dikirakan umrah. Ni masih dikata masuk ke Baitullah Al-Haram Al-Kaabah. Ya. Dalam bulan-bulan haji ini bagi yang mengerjakan haji, bermula daripada 1 Syawal. Bulan haji daripada 1 Syawal hinggalah 10 Zulhijjah. Tapi umrah sepanjang tahun. Umrah sepanjang tahun, kecuali orang yang berihram haji tidak boleh melakukan umrah. Jadi sepanjang tahun boleh buat umrah. Tapi untuk masa sekarang ni, dia orang dah buat pun visa turis, boleh masuk. Mungkin yang tak boleh masuk time period dia adalah waktu haji saja. Jadi sepanjang tahun tu boleh masuk. Sekarang dulu tu hanya 6 bulan sahaja. Tapi sekarang tahun ni masya-Allah dibuka, ya, lebih kurang 8 bulan, ya. Masa panjang untuk umrah lah 8 bulan. Baik. Bagi yang mengerjakan haji, bermula 1 Syawal hinggalah 10 Zulhijjah. Maksudnya mengerjakan bulan haji. Kerja haji ni start daripada 9 Zulhijjah sampai 13 dah selesai. Itu haji. Ya. Tapi umrah sepanjang tahun boleh buat umrah. Baik. Mengerjakan tawaf, ya, dan sa'i. Bagi yang mengerjakan haji berwukuf di Arafah, tapi kita tidak wukuf di Arafah. Kita masuk mengerjakan tawaf dan sa'i. Ya, tawaf 7 pusingan dan sa'i 7 hala. Okey, menurut syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Apa syarat-syarat sah tawaf, apa syarat-syarat sah sa'i, ya, dan rukun dia. Rukunnya maksudnya rukun tawaf tadi, rukun sa'i tadi, ya, rukun umrahnya keseluruhannya. Ini kita kalau buat rumah tanpa tiang, maka tidak terbina rumah tadi, ya. Jadi perlu rukun. Baik. Umrah, ya, ada 3 bahagian dia. Pertama yang wajib dia, ya, wajib. Yang kedua ada syarat sah dia, ya, wajib, rukun dan syarat sah. 3 benda. Senang nak ingat, wajib dia, rukun dan syarat sah. Ya. Jadi wajib dia ada 2. Yang pertama niat dan ihram. Maksudnya kita niat, ya, niat. Pertama niat dan memakai ihram. Ya. Wajib yang kedua adalah 13 perkara. 13 perkara inilah yang biasa orang langgar. Itu yang nak jaga susah. 13 perkara ni adalah perkara yang dilarang waktu kita dalam kita berpakaian ihram. Maksud pakaian ihram ni memakai 2 kain. 1 kain lepas, maksudnya yang tidak berjahit di bawah dan di atas. Waktu ketika kita pakai ihram ni ada 13 benda yang kita tidak boleh lakukan. Ya. Jadi senangnya, tak payah kita banyak sangat input, nanti kita celaru. Ya. Yang penting, yang pertama wajib haji adalah wajib umrah pertama niat. Maksudnya di tempat niat tu, di tempat niat di mana? Kalau kita daripada Madinah, kita akan niat di Bir Ali. Baik. Waktu kita nak niat tu, kita boleh pakai seluar, pakai baju macam ni. Kita harus pakai kain ihram. Baik. Kain ihram bagi wanita jemaah perempuan seperti mana dalam keadaan solat, itulah dia punya pakaian ihram dia. Maksudnya dalam solat tak boleh nampak kaki, tak boleh nampak rambut, ya. Jadi itulah dia punya pakaian ihram bagi wanita. Bagi lelaki tidak boleh pakai kasut. Maksudnya kita pakai boot, tak boleh. Kena pakai slipper. Slipper Jepun. Maksudnya slipper yang nampak jari-jari. Ya, nampak jari-jari. Jam boleh pakai, spek mata boleh pakai, tak boleh pakai topi ataupun songkok, tak boleh. Kopiah tak boleh pakai. Baik. Tak boleh pakai kopiah. Cincin boleh pakai, tak ada masalah. Ya. Seluar dalam tak boleh pakai. Ya, tak boleh pakai seluar dalam. Maknanya kata apa saja yang dalaman tak boleh pakai. Hanya kain macam kain tuala kita pakai tu, selai di bawah dan di atas. Tali pinggang boleh pakai untuk orang kata apa, tingkat ihram yang di bawah. Baik.
Jadi sebelum kita niat ihram, apa yang kita akan buat adalah pertama sekali, saya cerita terus daripada Madinah apa yang kita buat. Kita akan bertolak daripada Madinah 23 hari bulan, ya. Pagi-pagi kita akan mandi solat sunat, mandi sunat ihram. Seperti mana macam kita mandi wajib, ya. Itulah cara mandian dia, dan kita niat sahaja aku saja aku mandi sunat ihram kerana Allah Taala. Sebaiknya kita mandi wajib sekali dengan niat sunat ihram. Niat mandi sunat ihram. Kita tak tahu, wallahu alam. Mungkin kita ada mandi wajib yang kita tak selesai, ya, tak langsat. Jadi kita boleh orang kata apa, niat untuk mandi wajib, kemudian kita niat serta sekali dengan mandi sunat ihram. Baik. Selesai kita mandi sunat ihram, kemudian dia kata disunatkan cukur. Maksudnya cukur bulu-bulu kecil. Maksudnya bulu ketiak, bulu kemaluan semua dibersihkan. Dan dia kata rambut bagi kemas, ya, jambang kita bagi kemas. Jadi tak perlu kita nak cukur rambut dah waktu tu. Maksudnya kalau rambut panjang, ikat bagi elok, bagi kemas, ya. Kemudian sebelum tu kita nak pakai wangi-wangian, nak pakai deodoran apa semua boleh. Selepas mandi tu boleh. Lepas kita niat tak boleh. Ya. Lepas niat tak boleh. Baik. Lepas kita dah mandi semua siap, pakaikan ihram, pastikan kain ihram kita tu bersih. Bersih, tidak kena najis. Baik. Selesai, pakaikan ihram semua dan slipper yang nampak anak-anak jari. Ya. Jadi kita nak pakai semua hitam ke, kita nak pakai jam, cincin, semua tak ada masalah, boleh pakai. Tak boleh pakai seluruh dalam, ya. Saya ulang lagi, seluruh dalam kita pakai hanya kain 2 keping sahaja. Baik, pastikan kain ihram bersih. Selesai, kemudian kita akan pergi ke Masjid Bir Ali di Madinah. Okey, kita akan berhenti di situ, solat sunat ihram di situ. Selesai solat sunat ihram, kita akan baca niat ihram. Sahaja aku mengerjakan umrah, berihram dengannya kerana Allah Taala. Ya. Bagi jemaah wanita, dia akan niat tambah sikit di situ, bersyarat. Ya, sahaja aku mengerjakan umrah, berihram dengannya, bersyarat kerana Allah Taala. Ini bagi jemaah wanita. Baik, bagi jemaah lelaki tidak perlu niat bersyarat. Sekiranya dia ada penyakit sebab penyakit yang menyebabkan dia tak boleh kuatiri sampai di sana, dia boleh sakit, jatuh ataupun pingsan, maka dia boleh niat bersyarat. Ya, sahaja aku mengerjakan umrah, berihram dengannya, bersyarat kerana Allah Taala. Ini bagi jemaah lelaki kalau yang ada sakit jatuh. Maksudnya sakit yang dia tahu dah memang ini ada sakit. Ya. Sebab ada pengalaman jemaah yang sakit ini sampai di Mekah, sakit dah tumbang apa semua, tak boleh turun, nak pergi ke tawaf tak boleh, terus bawa pergi ke hospital. Dalam keadaan pergi ke hospital, maka dia niat untuk melepaskan ihram dan dia bayar dam untuk sembelih kambing. Sebab dalam ihram dia niat untuk batalkan ihram dia sebabkan kerana dia sakit. Begitu juga bagi jemaah wanita yang datang haid. Contoh 7 hari di sana, 7 hari tak selesai juga haid, maka dia harus bayar dam untuk melepaskan dia punya ihram dia. Baik. Itu wajib yang pertama. Ya. Dia kata kita dah mandi apa semua siap, dah pakaikan ihram, kemudian kita pergi berniat. Kita berniat di situ, kemudian lepas niat kita akan baca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Kemudian dalam keadaan kita berjalan, maksudnya dalam perjalanan kita dalam bas menuju ke Mekah, memakan masa dalam 5 jam. Jadi dalam masa itu banyakkan istighfar. Baik. Dalam selepas kita niat ihram, maka ada lagi 13 perkara itu wajib harus kita jaga. Ya, 13 perkara. Perkara ni dia akan ada dekat bawah, nanti saya kupaskan lagi. Baik. Baik. Kemudian rukun umrah. Ya, tadi wajib umrah ada 2. Rukun umrah ada 5. Ya, rukun umrah ada 5, iaitu niat. Ya, yang mana yang ada di wajib tadi ada di kat rukun. 1, niat. Yang kedua tawaf. Ya, melakukan tawaf. Yang ketiga melakukan
sa'i. 7 hala. Maksudnya 7 kali tawaf dan 7 hala sa'i. Ya. Yang keempat bercukur. Dan yang kelima tertib. Maksudnya tertib di antara rukun tu tak boleh pergi buat sa'i dulu. Lepas tu baru pergi buat tawaf. Ya, ada syarat sah tawaf. Syarat sah tawaf tadi harus, maksudnya syarat sah sa'i harus selesai tawaf. Maksudnya kita tak boleh pergi buat sa'i kalau tawaf tak komplit lagi. Jadi selagi kita tak komplit tawaf, maka sa'i tidak boleh buat lagi. Baik. Syarat-syarat dan rukun-rukunnya serta menunaikan segala wajibnya. Okey. Jadi saya di bawah akan ada detail lagi tentang rukun-rukunnya. Ini sedikit antara hikmah dan falsafah kenapa kita nak pergi umrah. Ya, kalau kita nak bertaubat, kalau kita orang ni nak mencari kebaikan, mungkin tak perlu pun pergi Mekah. Tapi dah ada kemampuan, ada peluang di sini, maka inilah bonus bagi tuan-tuan. Jadi bonus ni apa yang kita nak tafsirkan bonus tadi, bagaimana tafsiran kita nak bawa diri kita di sana, inilah hikmah yang kita nak bawa di sana. Iaitu falsafah umrah, pengorbanan. Dia memerlukan pengorbanan. Kenapa saya kata pengorbanan? Dia sampai sana bermacam-macam, ya, macam-macam. Kita nak keselesaan, kita nak itu, nak begini, ya. Pengorbanan maksudnya diri kita ni, di situ kita akan nampak orang panggil apa? Kita yang sebenarnya. Kalau kita seorang yang mementingkan diri, Allah Ta'ala akan tunjuk di sana. Kalau orang ni orang yang suka khidmat orang, suka beri, orang kata apa? Infak, Allah akan tunjuk. Keikhlasan kita tu nampak di sana. Ya. Jadi pengorbanan ni, pengorbanan kalau nak cerita pengorbanan, kalau kita terbang jauh 9 jam. Nak ceritakan tentang pengorbanan Nabi SAW dan sahabat-sahabat radhiyallahu anhum, hari ni kita dapat agama Allah Subhanahu Wa Taala kerana korbannya mereka untuk kita. Jadi bila kita sampai sana, kita kenalkan akan pengorbanan Nabi SAW, kita rasa menghargai akan agama dia. Kita dapat rasakan nikmat penghargaan agama dari kita anu. Okey? Dan cita-cita apa? Cita-cita nak cari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita buat solat, kita bangun, buat sedekah, kita tak tanya balasan. Kita tak tanya apa pembalasan. Ya? Sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala nak balas satu-satu perkara untuk hamba dia ni, masa di dunia dia tak cukup. Contoh, buat satu kebaikan, sedekah satu, Allah gandakan 700. 1 rial Allah gandakan 700 rial balik. Ya. Jadi nikmat yang Allah nak bagi, nak ceritakan, dia kata untuk orang alim. Sebab tu orang alim, banyakkan kita tengok banyak orang alim Allah habiskan nyawa dia pun cepat. Orang baik-baik Allah habiskan nyawa cepat. Sebab apa? Allah bagi rehat. Nak balas balik dia punya nikmat yang dia telah buat di dunia ni, Allah nak balas di akhirat sana. Sebab masa di dunia tak cukup. Dia katakan kita rasa satu buah je, maksudnya buah pisang, makan sebiji pisang 40 tahun. Dia punya nikmat, dia buka buah pisang tu 40 tahun di syurga Allah SWT. Hari ni kita 40 tahun apa kita buat? Betul tak? 40 tahun tu kita ingat lama, tapi sekejap je. Ya, di akhirat, maksudnya di syurga Allah SWT sekejap je. Baik, cita-cita kita buat tu, buat umrah, buat segalanya nak mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Dan persamaan di sini maksudnya kita bawa diri kita yang aku ni adalah hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada aku lebih, engkau hebat, aku kurang. Engkau pandai bersyukur, aku tak pandai. Kau kaya, duduk hotel mungkin mewah lagi, aku duduk hotel biasa. Tapi tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala bukan itu yang dipandangkan. Persamaan di sini kita bawa diri aku adalah hamba Allah Subhanahu. Maksudnya kita nak letak diri kita yang bawah sekali. Yang bawah sekali. Ya. Ya, persamaan di sini apabila kita datang bawa sifatnya itu, kita akan khidmat sahabat kita. Ya. Dia tengok yang lebih tua daripada kita khidmat kepada dia. Jadi umrah ni nak menceritakan kepribadian seseorang tadi. Orang yang bagaimana. Dugaan tuan, bukan kita katakan, aku datang sini buat gitu, buat ini, Allah tak bagi dugaan pun.
Bukan tuan. Dugaan tu lah diri kita sendiri tuan. Sampai sana kadang kita tengok orang, Masya Allah, satu buffet tu semua orang makan sedap, tapi kita tak dapat rasa makan. Kita rasa, tak sedap makanan ni. Ataupun kita kata orang semua rajin ni pergi masjid, tapi kita diduga tak ada perasaan pun nak pergi masjid. Jadi dugaan tuan yang dia akan datang ni, dugaan ni atas diri kita masing-masing. Atas diri kita. Dugaan ni bukan kita katakan, oh kilat panah itu ni, tak. Dugaan ni bukan kita katakan waktu keadaan kita di situ tak mungkin kita balik negara kita, balik di Malaysia Allah duga. Ya? Balik di Malaysia Allah duga. Mungkin orang tu sebelum nak pergi umrah Allah duga ni. Mungkin orang ni sebelum pergi umrah tak ada dugaan. Sampai di sana tak ada apa-apa, tapi balik Malaysia Allah duga. Kadang fikir, Allah aku dah pergi Mekah, pergi umrah, dah pergi buat tawaf, apa semua, balik aku di kenakan bala lagi. Jadi tuan-tuan, Allah SWT itu hak dia. Hak Allah SWT nak bagi kita bala ke nak bagi apa, itu hak dia. Ya? Siapa hak kita untuk bertanya kepada Allah SWT, ya Allah aku dah buat itu, buat ini, tak. Ya? Jadi dugaan di sini bukan kita katakan dugaan dari segi zahiri, mata kasar kita, tak. Ya, dari segi batin pun ada dugaan. Sabar dan tabah. Sabar dan tabah maksudnya di sini sabar dalam keadaan kita melakukan ibadah, dalam keadaan kita ketaatan kita pada Allah SWT dalam 13 perkara yang kita tidak boleh lakukan. Maksudnya sabar kita ni, ada orang sabar je aku kau buat aku macam ni, tapi dalam keadaan sabar tu pun dia fikir nak balas juga. Kau jaga ni di Mekah aku tak boleh balas, balik Malaysia ni siap kau. Jadi sabar ni bukan maksudnya sabar dalam keadaan kita redha dengan apa yang Allah Ta'ala tentukan untuk diri kita. Sabar dalam keadaan kita muhasabah diri kita. Sabar dalam keadaan kita kata, ya Allah, terima kasih atas apa yang kau kurniakan kepada aku, ya Allah. Walaupun benda ni pahit, tapi ada hikmah sebenarnya. Ya, gambaran di sini jangan kita gambarkan. Jangan kita gambarkan satu perkara yang negatif. Kita gambarkan satu perkara yang negatif dan dia kata, ya Allah, macam mana nak masuk Quran ni, orang ramai macam ni. Bila kita gambarkan satu perkara yang negatif, maka sampai sudah kita tak akan masuk di tempat tadi. Kita gambarkan, ya Allah, kau jemput aku, ya Allah, kau mudahkanlah urusan jalan. Ya? Jadi gambaran di sini jangan kita, aku macam mana ni sampai sana aku tak sihat begini, aku nak buat ibadat. Jangan gambarankan begitu. Gambaran aku, ya Allah, serah padamu, ya Allah, boleh. Ya Allah, aku tak ada duit nak pergi Mekah, macam mana nak belanja sana gitu ni, nak makanlah apa semua gitu ni. Jadi kita tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya maksudnya kita tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang sedikit dari barakah. Ya, maksudnya kita bawa bekalan, tapi tidaklah kita katakan begitu hebat bekalan kita. Tapi kenapa saya cakap jangan kita bawa bekalan lebih daripada yang kita sangkakan. Maksudnya aku nak bawa banyak ni tak cukup, nak beli tu, jangan. Bila kita bergantung harap gitu, maksudnya kita dah bergantung harap pada harta tadi, pada hamba. Di sini Allah SWT ajar kita bawa hati yang ikhlas dan bergantung harap pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya kita pergi ni serah bulat-bulat kena Allah SWT. Serah bulat-bulat, gambaran kita tu serah bulat-bulat pada Allah. Ya, datangnya aku, ya Allah, langkah kakinya aku, ya Allah, bukan dengan izin aku, ya Allah, dengan izinmu, ya Allah, dengan kudrahmu, ya Allah. Ya. Jadi gambaran kita di sini, kita gambarkan perkara yang baik. Gambarkan perkara yang baik. Persaudaraan apatah lagi waktu kita nak melakukan tawaf, sa'i, orang ramai bertolak-tolak lah itu gini. Ya, dalam keadaan kita nak ambil air zam-zam, orang ni nak ambil. Ya, jadi kita sifat ikram kita. Dahulukan hak orang lain. Ya. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala tak pernah tanya pun, engkau hari ni update semayang berapa banyak kau dah semayang? Berapa banyak harta yang beri pada engkau? Kalau kita update, kalau kita hitung balik, audit balik dengan Allah Ta'ala, kita tak terjawab. Tak terjawab nikmat yang Allah bagi kepada kita dengan apa yang kita ibadah pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kalau Allah berhitung begitu, habis orang kafir. Betul tak? Tapi bukan itu ukuran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah nak tengok hati kita yang ikhlas betul bulat kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hari kita tanya diri kita, hari aku solat aku dapat apa? Betul tak? Kita tanya diri kita, hari aku solat aku dapat apa?
tapi ketenangan dalam solat tadi, keberkatan dalam solat tadi. Betul tak? Tengok dalam keadaan kita buat kerja hari ni, pagi, petang, siang, malam, tapi kalau kita tengok kita manage masa kita dengan solat, Allahu Akbar, dia punya masa dalam keberkatan tadi, dalam masa kita tu ada barakah, dalam harta kita ada barakah, ada keberkatan dalam harta kita, dalam kehidupan kita, kesihatan kita. Jadi tuan-tuan Muslimat, persaudaraan ni sangat penting. Bila sampai di sana, tuan-tuan akan tengok bermacam-macam manusia di situ, bermacam-macam negara orang datang, bermacam-macam bilang bahasa, ya, bermacam-macam ragam orang. Tetapi bagaimana Allah SWT, ya, bagi satu kesatuan dalam hati, boleh tawaf pusingan yang sama. Allah. Macam mana orang berjuta-juta orang boleh tawaf pusingan yang sama, ya, tak langgar pusingan yang sama, pusing tawaf. Allah. Ni kuasa Allah SWT. Jadi kalau kita tak ada persaudaraan yang kau langgar, nampak di situ kita akan datang sifat untuk marah, datang sifat kita untuk orang kata apa, tak bertolak ansur. Baik, melawan nafsu. Nafsu di sini memang dalam hidup kita, kalau tak ada nafsu, tak ada nikmat hidup ni. Betul tuan? Kalau Allah cabut nafsu kita hari ni, semua nampak putih je elok. Ya? Sebabkan nafsu tadi berbagai-bagai kita nampak. Berbagai warna kita ada. Berbagai-bagai makanan, cita rasa makanan ada. Nafsu tadi macam mana kita nak terjemahkan nafsu? Nafsu dia kata tak boleh buang dalam diri kita. Hanya kita didik nafsu tadi untuk taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata hebatnya manusia daripada malaikat sebab apa? Malaikat tidak dikurniakan nafsu. Hanya ibadah macam biasa je. Dia tak ada nafsu. Sebab itulah dia tak akan buat, maksudnya perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi manusia hebatnya Allah kurniakan bersertakan nafsu. Maksudnya dia taat hari ni, besok dia boleh buat dosa lagi. Kerana nafsu dia. Sebab apa? Nafsu ni lawan. Nafsu yang mengajak untuk melakukan dosa. Betul? Kadang kita tengok hari ni kita biasa, tapi ada bisikan dalam hati kita, buat benda ni, buat benda ni. Ya? Dengan nafsu kita ni, kalau kita didik nafsu kita, kita akan jadi lebih hebat daripada malaikat. Kenapa? Nafsu kita untuk bersedekah, nafsu kita untuk melakukan ibadah, nafsu kita yang mendorongkan kita untuk dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bagaimana ulama kata untuk didik nafsu ni adalah puasa. Ya, dia kata bila kita puasa Isnin dan Khamis, untuk didikkan kita punya nafsu kemauan dunia kita, baik daripada nafsu makan kita, baik daripada nafsu harta wang kita, baik nafsu syahwat kita. Dia kata dengan berpuasa. Dia kata orang yang masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala, masuk ikut pintu mana pun, salah satunya orang yang berpuasa. Allah Akbar. Jadi tuan-tuan Muslimat, memang kita tengok berat. Begitu juga perkara dunia, kita tengok macam mana orang ni kumpul duit berjuta-juta. Orang yang tak buat ni dia nampak mustahil. Betul tak? Tetapi kalau orang yang melakukan puasa Isnin dan Khamis, dia kata biasa, puasa tak ada apa. Sebab latihan tu menjadi kebiasaan. Contohlah kata orang baru start nak mabuk, baru kena segelas, dia dah pitam. Orang ni tengok dah botol-botol, duduk campion lagi. Sebab dah kebiasaan tadi. Begitu juga tentang Allah SWT, ibadah kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan Allah SWT, anggaplah ini satu pemergian kita yang terakhir. Maksudnya kita pergi ni mungkin lepas ni tak dapat dah. Mungkin kita jemput ni, lepas tu kita tak dapat dah. Bila kita anggap begitu, maka kita akan buat yang terbaik. Kita akan jaga adab kita yang terbaik. Kenapa tuan-tuan? Itu bapa saudara Nabi SAW, Ibn Abbas, Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu, dia adalah orang Mekah, tapi dia memilih untuk tinggal di Taif. Sebab apa tuan-tuan? Dia kata sebab dia tak mampu untuk menjaga kehormatan Mekah, tak mampu untuk jaga kehormatan tanah suci Mekah tadi. Sebab tu dia kata kalau aku duduk di sini, maksudnya duduk di Mekah, kalau tak dapat jaga ketaatan di situ, berlipat ganda ratus-ratus ribu lagi aku punya dosa kalau aku lakukan. Ya. Jadi tuan-tuan, orang hari ni ambil mudah dengan keadaan dia tak fikir, maksudnya apa akibatnya. Jadi Sayyidina Abbas radhiyallahu memilih untuk duduk di Taif kerana hormatkan kesucian Kaabah dan Mekah tadi. Begitu punya, ya, bapa saudara Nabi SAW
menganggap akan tanah suci begitu suci. Suci daripada apa? Daripada diri kita untuk mengotorkan. Maksudnya bukan maksudnya kita melakukan maksiat ada efek di situ, tak. Diri kita akan jadi efek. Diri kita yang sebelum ni mungkin kita katakan ranking dosa kita tak banyak, ya, pergi Mekah lagi banyak dosa. Sebab apa saya cakap begitu? Sebab tempat yang hormat, tempat yang mulia, ya, satu tasbih kita ucapkan subhanallah, Allah bagi 100,000. Apatah lagi kalau kita berlakukan maksiat, nantilah berjuta-juta benda. Jadi tuan-tuan subhanahu wa ta'ala, jadi di sebalik kita nak melakukan ibadah, tuan-tuan dapat kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tuan-tuan subhanahu wa ta'ala, langkah kita ke sana, kita minta ya Allah, ya, lindungilah aku ya Allah. Ya Allah, berilah petunjuk pada aku ya Allah. Jadi kita bukan apa, kita enggak tak apalah, mungkin ni chance sekali, besok duit datang lagi, tak, tuan. Bukan itu bahasa dia, tuan. Ramai lagi orang yang mempunyai orang kata apa, kemampuan yang begitu banyak ada kepada mereka, tapi belum dibuka hati dan jiwa oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada di tanah haram, tuan. Jadi saya percaya tuan-tuan, ini doa tuan-tuan semua, mungkin tuan-tuan tak ingat kita pernah doa minta ya Allah, aku tinggi nak pergi Mekah ya Allah, tapi aku tak ada wang ringgit ya Allah. Ya Allah. Tapi hari ini Allah buka dengan orang kata Allah jemput kita. Allah jemput kita, ya, dalam keadaan kita tak sedar dan jemputan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita tak doa, mak bapak kita doa, nenek moyang kita doa, yang pernah pergi Mekah doa untuk kita sampai ke sana. Baik. Fadilat seterusnya kita nak tahu bagaimana fadilat di sana. Kita selalunya kita fikir aku kalau labu RM1 dapat RM100,000. Semua orang terbeliak je mata kan. RM1 labu dapat RM100,000. Itulah fadilat yang diceritakan tentang di tanah haram. RM1 yang kita belanjakan, Allah lipat gandakan RM100,000. Allahu Akbar. Ya, RM100,000 tuan-tuan. Hari ni kita tengok bilangan dia yang besar, ya. Bila besok kita dijemput Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar, besok di mahkamah Allah Subhanahu wa taala, waktu tu kita dihitung, hisap satu-satu dosa kita. Inilah pentingnya tuan-tuan. Pahala yang kita nak kumpul untuk apa? Untuk backup kita menjawab depan akhirat. Menjawab depan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita tengok hari ni di Kaca TV benda tu berjalan satu demi satu, begitu juga di akhirat besok kita dihisap satu demi satu. Tak terlepas tuan. Tak terlepas, walau satu biji zarah pun tak terlepas. Semua dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yasin, dia kata al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Dia kata dan hari ini aku tutup semua mulut-mulut. Mulut kita selalu berbohong. Wa tukallimuna aydihim, tangan-tangan ni bercakap tuan. Di dunia tangan tak pernah cakap pun. Mulut bohong, tangan diam je kat belakang. Tapi di hari kebangkitan, hari yang mana hari padang mahsyar, hari penghitungan, tangan bercakap tuan. Dan kaki menjadi saksi kita buat perkara-perkara yang jahat. Bima kanu yaksibu, apa yang kita lakukan. Ini tuan Subhanahu wa taala, kita sampai di sana, kita rebutlah peluang yang betul-betul, carilah pahala. Maksudnya kita berada di sana, ya, minta Allah Subhanahu wa taala. Mungkinlah kita kata 40 tahun, 30 tahun, 20 tahun umur kita, dosa-dosa kita ada, minta Allah SWT ampunkan. Buka buku baru, balik kita dalam keadaan bersih. Allah beri keberkatan dalam hidup kita lagi terus dan terus, ya. Jadi fadilat inilah menjadikan asbab, menjadikan jazbah dalam diri kita lebih kuat lagi untuk kita melakukan ibadah. Baik. Mengabdikan diri pada Allah Subhanahu wa taala, inilah last sekali tuan-tuan. Kita tak nak lain. Nak Allah Subhanahu wa taala, ya, certified kita bahawasanya kita ni hamba-Nya. Kalau kita lah seorang pekerja tetapi kita tak jaga tata tertib kita dengan majikan, dia pun tak mengaku ini bukan pekerja aku ni, ini besar kepala je budak, kan? Jadi begitu juga kita bila tak ada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, macam mana Allah nak aku, kita hamba. Kita nak dapat certified dari Allah Subhanahu wa taala, kata wahai hamba-Ku, masuklah syurga. Itu je rahmat kita. Allah Subhanahu wa taala yang beri rahmat, pandangan Allah Subhanahu wa taala untuk masukkan kita ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Bukan ibadah kita, bukan puasa kita, bukan sedekah kita, tetapi ya dengan pandangan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang
nak masukkan kita dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Okey. Jenis tawaf iaitu tawaf ifadah, tawaf qudum, tawaf sunat dan tawaf nazar, tawaf wada. Yang kita akan lakukan di sini adalah tawaf sunat, tawaf qudum dan tawaf wada. Ya. Maksud tawaf qudum ni waktu kita mula-mula datang. Kita datang first, kita buat umrah. Okey? Datang kita buat umrah, tawaf yang pertama yang kita buat itulah dinamakan tawaf qudum. Maksudnya kita tak perlu niat saja aku mengerjakan tawaf qudum kerana Allah, tak perlu niat. Kita niat saja aku mengerjakan tawaf umrah kerana Allah Taala. Sebab qudum tu adalah selamat datangnya kita. Baik, tawaf sunat, tawaf qudum ni waktu kita datang kita berihram. Maksudnya kita niat ihram di Bir Ali, kita berpakaian ihram, kita masuk ya, niat tawaf, kemudian kita selesai 7 pusingan, kemudian baru kita pergi sa'i. Okey, untuk tawaf sunat tidak perlu berniat di tempat miqat, tidak perlu. Hanya berpakaian biasa. Tawaf sunat ni lah aktiviti waktu kita di Mekah. Contoh katakan kita dah selesai buat umrah, hari pertama first kita datang, lepas tu kita dah ada masa kosong lagi. Antara waktu kosong tu kita datang melakukan tawaf sunat. Tawaf sunat apa yang kita perlu? Kita perlu berwuduk. Ya. Tawaf qudum pun sama, perlu berwuduk. Ya. Jadi perlu berwuduk, pakaian yang biasa dan masuk 7 pusingan saja untuk mengerjakan tawaf sunat kepada Allah Taala. Ya, jadi di Mekah setiap hari Allah kurniakan 120 rahmat. Itu kerja dia. 120 rahmat. Ya, 20 rahmat untuk orang duduk saja tengok je Kaabah. Dapat 20 rahmat. Ya. 60 rahmat bagi orang yang melakukan tawaf. 40 rahmat bagi orang yang melakukan solat sunat. Jadi 120 rahmat tuan-tuan ada dalam Masjidil Haram. Baik. Kemudian tawaf wada. Tawaf wada apabila kita nak balik. Maksudnya kita nak tinggal lah tanah haram, kita tak kembali lagi dah. Jadi kita akan buat tawaf wada. Tawaf wada sama juga 7 pusingan, ya. Dan niat dia saja aku mengerjakan tawaf wada 7 pusingan kerana Allah Taala. Kita selesai tawaf wada. Tawaf wada ada syarat dia. Syarat dia apa? Syarat dia setelah melakukan tawaf kita tak boleh buat 3 perkara. Ya. Tak boleh patah balik masuk masjid. Maksudnya contoh kita dah balik ke hotel. Lepas tu kita patah balik masuk masjid untuk solat jemaah lagi, tak boleh. Maksudnya kita balik tu balik terus. Yang kedua, tak boleh lagi kita keluar dari masjid, kita sambung lagi shopping. Ada lagi barang-barang tak beli, kita masuk sambung shopping. Yang ketiga, kita balik sampai di hotel, lambat lagi tidur dulu. Tidur, maksudnya tidur yang betul-betul tidur. Maksudnya tarik selimut, tak boleh tidur. Itu batal kita punya tawaf. Kalau macam kita duduk sambil-sambil tunggu bas, terlelap sambil kita duduk tu tak apa. Tapi kalau kita pergi ke balik hotel, tarik selimut, tidur, itu memang kita katakan betul-betul tidur. Baik. Itu hanya tawaf wada. Tawaf wada ni adalah tawaf selamat tinggal. Nak mengucapkan selamat tinggal. Biasa kita masuk rumah orang bagi Assalamualaikum. Jadi kita nak balik pun kita bagi Assalamualaikum juga. Ucap kita punya tahniah kita pada tuan rumah kita nak balik. Betul? Begitu juga kita datang Baitullah Haram, datang kita melakukan tawaf qudum, mengucapkan selamat datang. Dan pulang kita mengucapkan selamat pulang kita adalah tawaf wada. Baik. Syarat sah tawaf. Suci daripada hadas, maksudnya hadas kecil ataupun hadas besar kena bersuci. Kalau hadas kecil maknanya kita berwuduk. Wuduk dengan sempurna. Ya, wuduk dengan sempurna maksudnya yang wajib kena sempurnakan. Baik. Kalau kata hadas besar maka kena mandi wajib. Suci daripada hadas, maksudnya najis pada pakaian kita, badan kita dan tempat tawaf. Tempat tawaf, kalau kata kita jalan-jalan tengok ada darah ataupun kaki orang luka, kena kaca ke apa ke, terpijak darah situ, jangan kita pijak darah tadi. Kalau pijak darah maka kita punya wuduk batal, kena ambil basuh balik, kena basuh kaki tadi. Bukan wuduk batal, tapi kita terpijak
najis. Kena basuh najis tadi, kena basuh darah tadi, baru kita boleh buat tawaf. Tidak perlu ambil wuduk. Wuduk tidak perlu ambil, tetapi kena basuh najis tadi. Kalau terkentut, batallah. Automatik kita tahu perkara yang boleh membatalkan wuduk. Baik. Pakaian kita, kain ihram kita, takut tadi masuk bilik air ke, tercelup kena lubang taik ke, jadi tempat tu kena basuh. Ya, kain ihram kita kena basuh. Okey, badan kita ada najis. Ya, contoh di sini ada luka ke, terkeluar luka ke, maka kena basuh. Kena buang najis daripada badan kita. Seterusnya, menutup aurat ya bagi lelaki, iaitu seperti mana aurat mutlak lelaki atas daripada pusat sedikit dan bawah pada lutut, iaitu aurat mutlak. Baik. Bagi wanita seperti mana dalam solat, itu aurat dia. Maksudnya dalam aurat solat, muka dan tapak tangan, itu aurat wanita. Bermula dan berakhir di sudut Hajar Aswad. Maksudnya bermula tawaf tu daripada sudut Hajar Aswad. Contoh, boleh ambil meja tu. Nak buat, nak tunjuk Kaabah ni. Okey, perjalanan kita tadi daripada Bir Ali, betul? Kita dah solat, sunat ihram apa semua dah siap, ya. Kemudian kita nak berangkat, perjalanan kita berangkat daripada Bir Ali dalam 5 jam. Kita dah pakai ihram, betul? Waktu tu kita dah terkentut semua, dah batal lah. Sampai di hotel, letak barang semua, kita check in di hotel semua dah selesai, makan semua dah selesai makan. Waktu tu kita ambil wuduk balik. Kita dah pergi buang air besar semua dah selesai. Kita kena berwuduk semula. Maksudnya bagaimana dalam keadaan kita nak pergi solat, itulah keadaan persiapan kita sebelum melakukan tawaf. Baik. Jadi kain ihram kita berbetulkan balik semula, pakai kain ihram, jangan bagi nampak lutut dan pusat, Kemudian kita dah selesai semua, dah pakai ihram balik semua siap. Kita pun turun pergi ke Masjidil Haram untuk masuk ke dalam Masjidil Haram melakukan tawaf. Baik. Sebelum melakukan tawaf, maksudnya 8 perkara ni sebelum dan selepas ada. Perkara ni kena ada dengan kita. Sekiranya satu daripada perkara ni tak ada, maka tawaf kita tidak sah. Ya, tawaf tidak sah. Baik, waktu kita nak turun, kita dah pakai kain ihram semua dah siap. Bagi lelaki, dia akan buka untuk nampakkan bahu di sebelah kanan. Itu waktu nak mengerjakan tawaf saja. Selepas habis selesai tawaf, tutup balik semula. Waktu nak turun tu kita akan baca doa, itu bila kita tengok Kaabah, kita akan angkat tangan, baca Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Waktu kita turun ke dataran tu, kita kata baca niat, sahaja aku mengerjakan tawaf umrah 7 pusingan kerana Allah Ta'ala. Baik. Waktu tu kita dah pun tutup aurat, dah ada wuduk, betul? Badan kita bersih. Kita mula daripada sudut Hajar Aswad. Di sini saya contohkan adalah sudut Hajar Aswad. Jadi sebelum tu kita dah pun baca niat, sahaja aku mengerjakan tawaf 7 pusingan tawaf umrah kerana Allah Ta'ala. Kita pun masuk, sampai sini kita angkat tangan, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita tak perlu tengok garisan, kita hanya tengok lampu hijau di sini dan sebelah sini, iaitu Kaabah Hajar Aswad. Kita pun angkat tangan. Bagi lelaki boleh angkat tangan tinggi, yang penting cukup dulu ketiak. Saya kata cukup dulu ketiak, sah. Bismillahirrahmanirrahim, walillahilhamd. Kemudian pun kucup. Baik, dia pun berjalan, ya. Angkat tangan, kucup. Boleh ulang, ya. Kalau macam kita confuse, kita boleh standby daripada belakang lagi. Bismillahirrahmanirrahim, 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 walillahilhamd. Kucup, kemudian jalan. Baik. Sambil kita jalan tu, contoh kita tak ada buku kat tangan, kita nak baca apa? Baca tasbih je. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ya, kita nak beristighfar, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Apa saja kita nak baca. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Zikir. Yang penting ingati Allah Subhanahu wa taala.
Ya, kalau ada buku di tangan maka boleh baca doa-doa yang disusun dalam buku tadi. Sebab apa? Doa yang disusunkan tu kebanyakan doa-doa yang dipilih. Ulama-ulama telah orang kata apa? Mencari satu kebaikan, maksudnya satu afdal doa-doa yang telah disusun. Maka boleh baca doa-doa yang dalam buku. Baik, terus tawaf. Ya, dimula dari Hajar Aswad. Maksudnya di sini bermula Bismillahirrahmanirrahim. Satu pusingan, pusing. Ya. Pusing sampai sini balik. Dikirakan satu. Maka habis dah. Betul-betul mula dan berakhir di sini. Tapi tak caci kalau kita mula di sini. Contoh di rukun Yamani. Mula di sini kita habis dekat sini juga. Tidak dikira. Ya. Baik, cara hitungan dia. Macam mana cara hitung dia? Kita jangan tutup dulu jari. Kita pusing dulu. Pusing satu pusingan sampai balik di sini baru kita tutup. Kalau kita tutup balik nanti dia akan tak cukup. Dia akan jadi kurang. Maka pusing dulu sampai habis satu pusingan baru tutup. Kirakan satu. Baik. Jalan dulu. Sampai di sini dikirakan 2. Itu cara dia untuk kita hitung. Mengirikan Kaabah. Maksudnya mengirikan Kaabah. Kaabah berada di sebelah kiri kita. Ya. Jangan kita menghadap Kaabah. Kalau menghadap Kaabah begini, kita mendadakan kita ke Kaabah. Maksudnya kita akan berjalan macam ketang. Kan? Itu maksud mengirikan menghadap Kaabah. Tapi mengirikan Kaabah begini di sebelah kiri kita. Jadi sebelah kiri kalau macam kita nak tengok kawan kita pun boleh tengok macam ni. Tengok macam ni. Tapi kalau kita halang macam ni pun tak apa. Sebelah sini kita tengok kan. Yang penting kita tidak menghadap ke Kaabah. Tapi kalau kita saja tengok Kaabah jalan gini, maka pusingan yang kita pusing tu batal. Kalau kata kita duduk pusingan yang ketiga tu kena buat lagi sekali. Ya. Yang pertama, yang kedua tidak batal, tetapi yang ketiga tu batal sebabkan kita menghadap ke Kaabah. Jelas? Berjalan bertujuan tawaf. Maksudnya jalan kita tu memang tujuan untuk mengerjakan tawaf. Bukan jalan kita nak tengok orang ke, kan, show-show. Tapi kalau yang shooting tu, yang pergi buat tawaf tu, memang niat kita untuk jasa gambar, kita dapat ambil gambar je lah. Kita tak dapat lah orang kata apa, tawaf. Macam itu waktu shooting dengan apa Reza semua, dia pusing, kita duduk belakang sekali kan pegang. So buat-buat macam tawaf lah. Tapi dalam keadaan tu pun kena hati-hati. Ini saya bagi tahu, mungkin yang dah pernah pergi, masya-Allah. Jadi bagaimana pun kita ada pengalaman sebelumnya, jadi jangan kita expect just benda senang mudah. Tetap kita kena berhati-hati. Niat kita tadi, aku nak masuk tawaf. Nak masuk tawaf. Sambil berjalan tu kita berzikir. Walaupun dalam keadaan kita orang kata apa, ambil gambar, shooting ke apa ke, tapi dalam keadaan tu kita niat untuk melakukan ibadah. Ya. Baik. 7 keliling dengan yakin, ya. Kalau kita yang ni, kita orang kata apa? Kita close kan. Kalau macam kita waktu kita memang niat untuk pergi buat umrah, maka perkara ni kena betul-betul hati kita tujuan untuk mengerjakan tawaf. Baik. Kalau kita waktu kerja memang kita tak ada, memang tak adalah tujuan ni. Betul? 7 keliling dengan yakin, macam saya kirakan tadi, kalau kita tak yakin, pusingan yang kedua, yang ketiga, contoh, siapa yang kedua ke yang ketiga? Bila kita ada keraguan kedua ataupun ketiga, maka bina keyakinan kita tu yang sedikit. Kena bina yang baru yang kedua. Jangan ambil yang ketiga. Kalau ketiga nanti dia akan ada kurangnya. Biar lebih tak apa. Di dalam Masjidil Haram dan di luar bahagian Kaabah dan Hajar Ismail. Maksudnya dikatakan dalam Masjidil Haram, kita tak boleh duduk di luar Masjidil Haram, ambil taksi, tahan taksi, tawaf. Tiba di luar masjid. Kira tawaf juga, betul tak? Naik taksi. Tidak dikira kan? Dia kena berada dalam Masjidil Haram, okey? Di dalam Masjidil Haram dan di luar bahagian Kaabah. Maksudnya kita tak boleh sentuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pegang Kaabah gini, pusing pegang Kaabah. Tak boleh sentuh Kaabah. Ya, waktu tawaf tidak boleh sentuh Kaabah dan Hajar Ismail tidak boleh pegang Hajar Ismail tu pusing gitu. Tak boleh, batal Jadi pastikan kita berada jarak sedikit antara Kaabah. Contoh Kaabah di sini, dinding dia, kita di sini. Pusing tawaf. Ya. Baik. Jelas?
minta kenal lagi. Baik, boleh, silakan. Dan sebelum tu saya nak tanya sikit lah. Baik. Dan nak share dengan siapa-siapa yang pertama kali nak pergi ni. Bila kita sampai nak buat umrah ni, niat yang pertama ni untuk diri kita dulu. Baru yang kita boleh niat untuk yang belum ataupun si mati. Mak kita ke bapa kita. Ustaz macam tu Ustaz lah. Jadi kita kena buat kita dulu. Sungguh pun saya dah biasa buat, tapi mai pula kali ni sama juga. Saya kena buat diri dulu. Baru untuk orang lain lah. Jadi kalau ada 5 hari kita atok lah. Dan lagi satu saya nak pesan lah, kalau yang bagian nak tawaf tu, kalau tak mau letak jari tu, kadang-kadang ni orang belaga kita pun apa dah tadi kan. Saya suka ikat. Saya bawa tali. Ikat satu. Saya mai sampai tu ikat 2. Ada pun kita taruh 2 dah. Boleh pakai dengan tasbih tu ada. Ya. Biji tu. Biji tu. Betul lah. Ayo. Yang tu lah Ustaz. InsyaAllah. Jadi kita buat di sana Ustaz dan TV kan? Ya. Okey. Kita flight pukul 3 petang. Ya, betul. 3 petang. So dalam pukul 12 11 tu ada sana. Ya. Okey lah. Okey. Baik. Ustaz dia orang tunggu dah. Sama. Baik, saya kita jumpa. Ada masuk hidup. Memang nampak dah hutan. Baik, berjalan kaki ya. Kalau tak ada kaki boleh naik ke Seroda. Kan, berjalan kaki bagi yang berkemampuan ya. Kalau tak, maksudnya orang yang tidak kemampuan, yang cacat ya, yang tak ada kaki, yang boleh naik kursi roda ya. Kalau yang kemampuan naik kursi roda juga tak tahulah. Kan? Ittiba' menampakkan bahu. Ini sunat tawaf kan. Tadi kita katakan syarat sah dia, ini sunat dia. Maksudnya kalau kita buat pun sah, tak buat pun sah. Ya. Jadi ittiba' menampakkan bahu. Maksudnya menampakkan bahu kita turun tu, kita buka, nampakkan kita punya bahu sebelah kanan kita. Dan berlari anak. Berlari anak biasa kalau ada ruang boleh berlari anak ya. Kita tak perlu nak orang kata apa rushing. Perlahan-lahan biasa boleh berlari anak. Ya. Jadi itu apa? Ini adalah sunnah Nabi SAW. Waktu Nabi SAW sampai daripada Madinah, ya, orang kafir Quraisy duduk di situ, dia kata orang Islam tak kuat ni kata. Dia orang lemah. Datang daripada jauh sana kan. Kalau dia boleh buat tawaf. Jadi apa Nabi SAW perintahkan untuk tunjuk masa-masa buka. Tunjuk maksudnya orang Islam dalam keadaan gagah lagi. Dan lari tu kita tengok macam askar. Ya, macam lari anak tu kita tengok macam dan tunjuk maksudnya kemegahan, kekuatan tadi daripada orang Islam. Baik. Ini bagi lelaki saja, wanita tidak perlu lari anak. Istilah melambai tangan pada penjual sesuatu. Contoh kalau katakan orang kelang kabut tolak apa semua, kita tak sempat nak angkat tangan, maka kita ucap bismillahirrahmanirrahim walillahilhamd. Jalan terus. Tak payah pakai tangan. Sah juga Jadi dia kata janganlah sampai angkat tangan kucuk sampai bunyi angkat. Bagi sudah gitu. Kan? Kata ini excited semua ni kan. Cuma angkat tangan sampai bunyi, tak boleh. Dan istilah melambai tangan pada penjuru hajat aswad. Maksudnya dia poin-poin ni dia nak tunjuk maksudnya nak bagi kita sedar. Maksudnya kita ada aktiviti kita. Angkat tangan bismillahirrahmanirrahim. Kalau tak kita diam tengok orang berlalu, kita pun akal fikiran kita akan bermain. Maksudnya kita tak fokus. Kita pusingan sampai di penjuru rukun Yamani. Kita angkat lagi tangan bismillahirrahmanirrahim walillahilhamd, tidak perlu kucuk. Itu antara bezanya Hajar Aswad dan rukun Yamani. Baik. Bila kita angkat tangan rukun Yamani, di antara rukun Yamani dengan Hajar Aswad kita baca doa. Dia katakan di situ 70,000 malaikat berada di kawasan itu dan mengangkat doa-doa naik ke atas langit. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa adkhilna al-jannah ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Fahamkan doa ni sangat mendalam, doa ni sangat-sangat mendalam. Ya.
Dia kata ma'al abrar, yang kita masukkan aku dalam syurga dengan orang yang abrar, maksudnya orang yang baik, orang yang selalu bagi manfaat. Maksudnya hidup kita ini bukan dia kata aku kena jadi seorang yang kuat sembahyang, seorang yang kita katakan tu alim, wali, tak. Dia kata abrar ni orang yang selalu memberikan diri untuk manfaat. Kita tak mampu buat macam ni, apa manfaat kita boleh bagi kepada orang lain? Contoh katakan, aku tak mampu lah, tak apalah, aku kerja ni, duit ni sikit, aku infak lah untuk sekolah hafiz ke, bagi untuk masjid. Jadi memberi manfaat kepada orang lain. Maksudnya bukan orang yang menyusahkan orang lah, tak. Orang yang beri manfaat kepada orang lain. Maksudnya orang masuk syurga ni bukan hanya kita katakan nilai sembahyang tadi je. Memang perkara itu wajib. Maksudnya kalau kita melakukan ibadah yang lain, kalau tanpa kita solat, seolah macam kita bekerja tanpa gaji. Itu yang diumpamakan. Jadi solat ni memang tiang, memang tak boleh buang. Ya, jadi apa kerja yang kita buat pun tak ada masalah. Yang penting jangan kita melanggar syarat Allah Subhanahu Wa Taala dan kerja kita beri manfaat kepada orang lain. Ya, itu antara salah satu hikmah antara rukun Yamani dan Hajar Aswad. Baik, iaitu 5 sunat yang kita lakukan. Dan berzikir, maksudnya tasbih kita subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Apa saja tasbih kita nak baca. Baik. Berturut-turut, maksudnya satu pusingan habis, sambung lagi satu pusingan. Ya, kalau kita tak larat, kita nak duduk sekejap, kita nak sambung pula, boleh. Ya, contoh katakan kita tengah-tengah tawaf sampai pusingan ketiga, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sudah kita pun terus masuk dalam saf. Habis ya solat, kita bangun pusing balik, sambung balik yang keempat tu, kita buat balik sekali lagi. Sebab kita dah menghadap ke Kaabah. Baik. Khusyuk dan tawaduk. Khusyuk dan tawaduk ni bila kita baca tasbih kita subhanallah, maha suci Allah. Bila kita istighfar, kita kenangkan dosa-dosa kita, langkah kaki kita, kita kenangkan segala dosa-dosa kita, maka akan dapat satu khusyuk dalam hati kita, keinsafan, keredaan, yang mana kita betul-betul minta taubat kepada Allah SWT. Dia akan datang sifat khusyuk dan tawaduk kita. Habis selesai, kan kita akan solat sunat tawaf. Contoh, last sekali sampai di sini kita pun angkat tangan Bismillahirrahmanirrahim, walillahilhamd yang terakhir. Habis 7 pusingan. Kemudian kita pun solat sunat kita di belakang Hijr Ismail. Baik. Solat sunat saja aku solat sunat tawaf 2 rakaat kerana Allah Taala. Selesai solat sunat tawaf. Baik. Ini gambaran ya, lampu hijau di ujung sana. Baik, ini bentuk Kaabah ya, bentuk Kaabah. Di sini bermulaan dia di sini di belakang ni, dan ini lampu hijau sebelah kanan. Baik, ini adalah rukun Hajar Aswad di bucu sini. Inilah pintu Babul Tazam. Ini pintu Kaabah. Di sinilah makam Ibrahim. Ya. Masuk ke makam Ibrahim tu bukan ada kubur di situ, tapi tempatnya pijak Nabi Ibrahim alaihissalam waktu nak bina Kaabah. Baik, kita akan solat di belakang sini. Ya. Habis selesai tawaf, kita akan pergi ke belakang solat di belakang makam Ibrahim. Baik. Di sebelah tepi sana rukun Iraqi, menunjuk arah ke negara Iraq. Pusing. Di sebelah sana rukun Syami, menunjuk arah ke Palestin, Syria dan Egypt sebelah sana. Rukun Yamani menunjuk ke arah Yaman, Afrika, ya, sebelah sana, Yaman. Dan rukun Hajar Aswad menunjuk ke arah Asia, iaitu sebelah China, Jepun, Malaysia, Indonesia, di sebelah rukun Hajar Aswad. Baik. Di tembok di tepi Kaabah di situ ada satu tembok yang mana tembok putih, nama dia Syazrawan. Tembok tu pun dikirakan sebahagian daripada Kaabah. Kita tak boleh sentuh. Okey. Start daripada situ. Pusingan sampai sini dan kita akan bagi salam Bismillahirrahmanirrahim walillahilhamd. Dan terus baca doa sampailah balik ke Hajar Aswad. Komplit di situ ya, satu pusingan ya.
Jadi 7 kali pusing kita pusing. Baik, waktu dalam keadaan ihram ya, kita tak boleh sentuh Kaabah. Maksudnya bila sentuh Kaabah itu ada kemungkinan ada minyak wangi di situ. Jadi dalam ihram kita tak boleh sentuh, kita tak boleh pakai minyak wangi. Jadi bila ada minyak wangi di sini kita dah tahu memang kasi ada minyak wangi, kita pergi pegang. Bila pegang je kena habis. Ya. Kena dam. Dam ni itu dam mukhayyar muqaddar. Maksudnya mukhayyar muqaddar boleh pilih. Boleh dipilih. Maksudnya kalau kita tak mampu kambing apa? Bagi makanan. Ya. Jadi jangan fikir nak bayar dam apa. Maksud saya di sini kita jaga pantaran tu lebih baik daripada kita membayar. Betul tak? Tapi kalau dah kena langgar, maka kena bayar dia punya orang kata apa saman dia. Okey, tentang dam ni kita nak ceritakan kenapa saya tak nak kupas tentang dam. Dam ni apa? Bila kita masuk tentang dam, maka dia akan banyak dia punya pembahasan dia. Ini apa, ini apa, ini apa. Jadi saya nak ringkaskan di sini, bukan kita katakan tak mampu nak detailkan, masa tidak mencukupi. Dan satu lagi perkara yang mana bila kita masuk input banyak, maka kita akan selalu benda yang penting yang kita nak ambil tahu. Baik. Dam ni umpama seperti mana macam kita melakukan kesalahan, yang kita keluarkan tu adalah buang harta kita, seolah macam disucikan. Faham Contoh bila kita lakukan perkara-perkara yang jahat, semua kita sedekah. Niat ya Allah sucikan aku dengan sedekah. Jadi infak kita tu membetulkan menampung akan kerosakan dalam ibadah umrah kita. Baik. Ini tempat tawaf dia tu di bahagian atas dalam masjid, ya. Baik, selesai. Selesai tawaf. Tadi saya cerita baca solat sunat tawaf itu 2 rakaat. Selesai solat tawaf, minum Zam-Zam. Habis tu terus kita bergerak ke tempat sa'i. Ya. Ini syarat sah sa'i. Selepas tawaf, maksudnya habis tawaf baru kita boleh pergi buat sa'i. Maksudnya selagi mana kita tak complete tawaf tadi, contoh kalau tengah-tengah kita tawaf terkentut, keluar dulu. Maksudnya pusingan pertama atau kedua, contoh kalau kata pusingan ketiga, keluar ambil wudu, sambung balik, buat balik yang ketiga tadi. Faham? Okey. Contoh aurat kita terbuka, pusing-pusing tarik, orang tarik, ternampak peha pula. Kan? Orang ramai-ramai biasa tolak menolak ni, pop nampak peha. Ataupun perempuan tarik tudung terkeluar rambut, maka pusingan tadi batal. Buat balik pusingan tadi. Ya? Baik. Bila dah komplit betul tu dia yakin dengan pusingan dia, setiap satu pusingan dia yakin komplit 8 syarat sah tu ada, maka dia akan terus pergi buat sa'i. Baik. Waktu kita dah masuk sa'i, sebelum nak sampai sa'i tu dah sampai dekat Bukit Safa Marwah, ya, di situ kita akan mula baca niat. Okey, waktu jalan kita nak pergi jalan pergi sa'i, dah makan kacang semua macam-macam terkentut. Bila terkentut tidak perlu lagi ambil wudu. Sebab syarat sah sa'i tidak perlu berwudu, ya. Selepas tawaf, syarat sah dia selepas tawaf mula di kaki itu Bukit Safa dan berakhir di Bukit Marwah. Di kaki Bukit Safa, ya, dan Bukit Marwah. 7 kali dengan yakin. Ya, cara pusingan 7 kali dengan yakin ni apa kita nak buat? Kalau tempat sa'i, apa cara dia? Bila kita start je daripada Bukit Safa, kita boleh tutup jari terus. Startnya jalan, tutup jari. Sampai di Bukit Marwah. Sampai Bukit Marwah, kita nak start pula yang kedua, kita tutup jari. Maksudnya kalau Safa dan Marwah beza hitungan dia. Ya. Bukit Safa kalau tawaf tadi kita hitung komplit satu pusingan, kita baru tutup. Tapi kalau untuk sa'i, kita nak gerak je, kita dah boleh tutup. Dan dah kira kita punya perjalanan tu. Okey? Baik. 7 kali dengan yakin. Cara nak hitung dia, daripada Bukit Safa dia bermula dengan 1, 3, 5, 7. Okey, yang ni ganjil. Ya. Daripada Bukit Safa, daripada Bukit Marwah dikirakan 2, 4, 6. Maksudnya kita nak mula yang kedua,
yang keempat dan yang keenam. Jadi kalau kita ragu, aku ni 3 ke 4 Kalau tiga kena duduk di sana. Nak start daripada Bukit Safa. Kalau yang keempat, aku betul lah di Bukit Marwah. Ya, kalau dia kata nak mula yang keempat ni, betul lah di Bukit Marwah. Ya. Jadi kalau dia kata aku yang kelima tapi duduk Bukit Marwah, tak kenalah. Kan? Faham Maksud saya bermula. Dia kira hitungan tu mula je. Daripada Bukit Safa tu dia akan mula 1. Sama ada dia nak mula yang ke-1, yang ketiga, yang kelima ataupun yang ke-7. Yang pastinya yang ke-7 dia habis di Bukit Marwah. Ya, kalau dia kata aku habis 7 tapi duduk di Bukit Safa lagi. Kan? Tak habis lagi. Belum habis. Okey, syarat sah sa'i dilakukan di Batul Wadi, maksudnya di antara Bukit Safa dan Marwah, di tengah-tengah tu jalan. Ya. Tiada niat lain, memang niat untuk sa'i, ya. Kemudian keluar ke tempat sa'i tu melalui pintu Babus Salam. Memang kita akan lalu, ya, ikut pintu Babus Salam. Menaiki Bukit Safa dan Marwah. Bukit Safa tu tidak perlu panjat. Dia memang akan ada ramp sikit naik. Ya, dia ada tutup kaca, tapi tuan akan naik sikit. Dia akan ada, dia punya orang kata apa, kalau bahasa utara kita gon lah. Susah dia, dia ada bukit sikit, naik sikit, ya. Okey. Menghadap ke arah Kaabah, ya, dan sambil bertakbir dan doa. Okey, bila kita sampai saja daripada habis tawaf sampai, saya beri contoh. Saya di sini Bukit Safa. Okey, di Bukit Safa menghadap ke arah Kaabah. Kaabah di ujung sana. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahilham. Kemudian saya baca, sahaja aku mengerjakan sa'i, kena mention di situ. Sahaja aku mengerjakan sa'i umrah 7 hala kerana Allah Ta'ala. Ya, kena mention sa'i umrah kerana Allah Ta'ala. Okey. Kemudian dah habis baca, kita pun baca takbir raya. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, subhanallahi bukratan wa asila. Ya, takbir raya macam mana takbir raya, itulah kita nak baca. Baik. Di Bukit Safa ni kita mula dan terus berjalan. Ya, Safa terus mengalir ke Bukit Marwah. Berlari-lari anak, ya. Untuk lelaki saja, dia akan ada tanda warna hijau lampu dia, contoh ni di atas berlari anak, lampu hijau, maka berlari anak. Lari anak ni kenapa? Kita tandanya kita nak mengucapkan bahasanya nak melakukan perkara yang mulia yang dilakukan oleh isterinya Nabi Ibrahim AS waktu ketika gelisah untuk mencari air. Bayangkan seorang wanita yang ditinggalkan di tengah-tengah padang pasir bersama anak itu Nabi Ismail AS, ya, berlari-lari antara Bukit Safa dan Marwah, Marwah ke Safa, ya, mencari air, dan Allah SWT keluarkan air daripada hentakannya kaki Nabi Ismail AS di pasir tadi, sehingga keluarkan air Zam-Zam sehinggalah hari ini. Dah berapa ribu tahun tuan-tuan, daripada zaman Nabi SAW sampai hingga 1400 lebih. Nabi Ibrahim AS, Nabi Ismail AS sebelum Nabi Muhammad SAW lagi. Allah Akbar. Nak tunjuk mujizat Allah SWT. Ya, kalau kita tengok di Mekah ni mujizat Allah SWT, kita getar. Maksudnya getar segi apa tau? Kita punya, orang kata apa, biasanya kita tengok perkara yang biasa hidup kita. Bila kita sampai sana, kita banyak mujizat yang Allah SWT tunjuk dengan jelas. Dengan jelas, dengan kita kalau terfikir, kita gila macam ni. Faham tak? Akal fikiran kita tidak sampai untuk memikirkan perkara tadi. Okey? Jadi Allah SWT bekalkan air di situ. Untuk apa? Untuk orang datang untuk mengerjakan ibadah di situ. Jadi kalau kita tengok, sekadar minum air Zam-Zam saja dah boleh kenyang. Nak ceritakan, maksudnya Allah SWT panggil sini, kau tak payahlah nak bawa, nak tidur 5-star hotel ke, nak bawa makanan, nak bungkus makanan, kau datang je ibadah. Air aku sediakan. Maksudnya begitu pun yang Allah SWT nak, kau datang sini aku sediakan. Hanya kau datang zikir, jangan syirikkan kepada aku. Orang kata apa? Allah SWT nak kita betul-betul tawajuh
fokus kita terhadap Allah SWT, mengisahkan Allah SWT. Ya. Jadi dengan itu Allah SWT perintahkan untuk bila kita mengerjakan tawaf, mengerjakan sa'i, maka berlari anak di antara Bukit Safa dan Bukit Marwah. Okey. Berjalan kaki, kalau kita tak larat, kaki sakit, lumpuh ke, dia boleh naik kursi roda. Ya. Berdoa dalam perjalanan kita, zikir, baca zikir, apa saja doa yang kita nak didoakan. Jadi dikatakan antara perkara-perkara yang mustajab di sana waktu ketika melakukan tawaf dan sa'i. Berapa banyak doa kita ni, sampai kita letih lah, sampai kita lenguh mulut nak berdoa. Maksudnya tempat tu, masa tu Allah bagi peluang banyak tuan untuk kita doa. Kita tak tahu mungkin doa yang mana satu. Dia kata di sana doa apa yang tidak mustajab, semua Allah Ta'ala mustajab. Antara cepat dengan lambat saja. Antara cepat dengan lambat saja. Baik, ini daripada atas, ya, Bukit Safa, dan sebelah sini Bukit Marwah. Ini gambaran daripada dalam. Ini Bukit Safa yang telah ditutup, tutup kaca. Jadi kita hanya lalu tepi dia saja, tak perlu naik sampai dekat atas bukit. Itu laluan tengah-tengah. Sebelah sini lampu hijau dan sebelah tengah ni untuk laluan kursi roda. Dan di sini adalah batu, iaitu Bukit Marwah. Maksudnya Bukit Marwah bezanya, kita tak confuse. Bukit Safa dia tutup pagar, Bukit Marwah dia ada batu bunggul tu. So mana kata Bukit Marwah sampai sana boleh pijak batu tadi. Ya. Bukit Safa tak boleh naik. Okey, last sekali setelah selesai 7 pusingan, kita dah yakin semua benda, maka boleh bertahallul. Yang pasti kita dah yakin. Jangan kita ikut-ikut orang. Contoh apa yang masalah ikut-ikut orang ni? Jalan sekali. Lepas tu dia kata, kau nak pergi toilet je. Kau ni dah pergi toilet dulu. Keluar pergi toilet, ini dah pusing dah, seram. Sampai jumpa kat sini, habislah, jom. Dia pun ikut sampai kat ujung, kau ni kata aku selesai. Dia pun cukup. Gunting sekali, dia pun tak kepala tu gunting juga. Gunting sekali kepala dia, kena dam. Ya? Jadi ceritanya, kita betul-betul kena yakin maksudnya kita dah habis. Kalau kita nak gunting oleh pun, betul-betul confirm dah habis, baru kita boleh gunting dia. Tapi yang afdal kita selesaikan rambut kita dulu, baru kita selesai orang lain. Ya? Inilah tertib, ya. Last sekali adalah tertib haji. Tertib daripada segi antara rukun dan rukun. Bagi yang mengerjakan haji, ya, melakukan 2 perkara. Maksudnya mengerjakan 2 perkara daripada 3 perkara, iaitu melontar Jamrah Aqabah, boleh bergunting, ataupun mengerjakan tawaf dan sa'i, boleh gunting. Ini bagi yang mengerjakan haji. Bagi yang mengerjakan umrah, selesai tawaf, selesai sa'i, maka boleh tahallul. Ya. Dia katakan bagaimana kita gugurkan rambut-rambut kita. Dia umpamakan kita kata apa? Umpama kita menggugurkan dosa-dosa kita. Tapi dosa ni hanya Allah SWT yang tahu. Bagaimana orang kata apa? Digugurkan dosa-dosa kita. Jadi kita hanya yang wajib 3 helai rambut, maka gunting saja 3 helai rambut dah memadai. Ya. Baik, ada apa-apa pertanyaan? Confused? Nak bertanya? Semua boleh jadi mutawif dah ni. Ada soalan? Okey, kalau tak ada soalan, kita teruskan sikit lagi. Selesai. Okey, contohlah kata dia dah selesai, cukur habis. Dah habis botak kepala, tak ada rambut lagi dah. Apa lagi dia nak cukur? Untuk kali kedua dia nak buat umrah. Cukur apa tuan? Siapa tahu? Lalu gunting bukan bulu hidung Buat kening sikit. Dam tak kan? Kan kening janggut janggut kan. Ya. Jadi pernah berlaku, dan bukan saya gelak saja, memang pernah berlaku.
Saya dah habis tawaf, habis sa'i, sampai ke tempat sa'i tu saya duduk. Dah habis, duduk dalam sekejap. Ada satu hamba Allah datang, dia kata pinjam Ustaz gunting. Dia pun isteri dia, bagi kat isteri dia, isteri pegang. Bantai kat mana dia janggut ni? Tarik, cengeng. Saya kata, Muhammad, tak boleh cukup janggut. Dia kata, bukan cukup rambut. Ini pun rambut. Ya ni, dia pun. Dia gunting rambut dia. Ni janggut dia. Kan? Lepas tu saya baca Quran, maksudnya Allah Ta'ala perintah kita dah selesai tawaf dan sa'i, maka kita kena gunting rambut kita, maksudnya gugurkan daripada rambut kita tu, kan? Sama ada dilalukan pisau di atas kepala kita, pisau cukur dilalukan. Kalau kita dah botak, untuk kali kedua hanya isyarat je, lalukan pisau di atas kepala. Baik, ini tempat-tempat miqat. Kalau kita datang terus nak masuk ke Mekah, ya, kita akan lalu di perbatasan awan, iaitu Qarnul Manazil. Ya, itu kalau kita nak masuk Mekah terus daripada Malaysia. Tapi kalau kita datang daripada Madinah, maka kita akan niat di Bir Ali. Ya, tempat yang kita akan niat di Bir Ali. Kemudian bila kita duduk di Mekah, kita nak pergi buat ihram lagi, nak pergi buat umrah lagi, maka kita akan pergi di Tan'im. Ya, Tan'im ataupun Ja'ranah ataupun Hudaybiyah. Ya, bagi orang yang berada di Mekah nak pergi buat umrah lagi, maka kita kena keluar daripada Mekah, pergi ke tanah halal, buat niat umrah di sana, baru masuk semula. Okey. Baik, ini perkara 13. Tuan-tuan tengok, ini betul-betul menutup kepala lelaki sahaja. Maksudnya perempuan boleh tutup kepala, lelaki tak boleh lah. Maksudnya kalau dia dalam ihram, dia tidur, tak boleh bungkus. Ini satu perkara. Mana tahu kita sampai lewat ke sana, nak tidur dulu, besok pun nak pergi buat umrah, dia tidur tarik baiknya selimut kepala, tak boleh. Ya. Okey. Memakai pakaian berjahit. Maksud pakaian berjahit ni, kalau kain ihram tu dia jahit di ujung dia tu, tidak santun, tak apa. Ya, macam biasa kain tuala kan, ujung tu dia jahit. Itu tak apa. Tapi kalau dia jahit santun, itu tak boleh. Kita masuk ke dalam tak boleh. Tapi kalau kain pekat kita pakai yang berjahit sekalipun, tapi kita pakai macam kain basahan. Macam kain basahan tu boleh. Contoh macam kita nak mandi pakai kain basahan, itu boleh. Tapi kalau kita masuk dalam tu, tak boleh. Ya. Baik. Tali jam ke kalau berjahit, kita tak masalah. Itu tidak dikirakan berjahit. Maksudnya berjahit ni di badan. Ya. Okey, menutup muka wanita saja. Maksudnya wanita, contoh katakan orang kata apa, cantik sangat, takut jadi fitnah apa semua, dia nak pakai niqab, tak boleh. Dia hanya boleh, orang kata cantik macam orang kata apa, kita punya saudara Sajat tu. Kan? Jadi kena pakai awning, dia kena pakai macam cap. Cap tu, lepas tu dia kena ada jaring. Boleh enggak, tapi kena ada jaring. Memakai sarung tangan, ya. Maksudnya perempuan pun tak boleh pakai sarung tangan, lelaki pun tak boleh pakai sarung tangan. Sebab ni aurat untuk wanita dan lelaki. Maka dia kena buka sarung tangan ni sebab untuk sujud dia tu. Ya. Jadi kalau nak pakai, kena pakai sarung. Bagi wanita kena pakai sarung lengan sampai sini, dan ni kena nampak. Ya. Lelaki pun sama juga, tak boleh pakai sarung. Memakai bau-bauan, maksudnya bau-bauan ni benda tu memang pewangi, memang perfume. Kalau kata kita pakai minyak angin untuk sakit, itu tak dikirakan perfume. Ya, maksudnya perfume ni, kalau contoh orang lalu, kita lalu kat situ, dia yang ambil minyak wangi spray, itu tak dikira. Tapi kalau kita ambil minyak wangi itu, kita spray diri kita, itu dikira. Kita yang memindahkan wangi itu kat badan kita, itu dikira. Ya. Memakai minyak, maksudnya dia pakai minyak rambut, minyak dia tak kat janggut dia, bagi kemas-kemas, tak boleh. Ya, kalau sebelum tu boleh, sebelum niat boleh. Tapi dah lepas niat apa semua, tak boleh pakai. Mencabut rambut ataupun bulu-bulu dari mana-mana anggota badan, tak kiralah bulu hidung ke, bulu rumah ke, kan, saja kita duduk saja cabut bulu hidung. Ada orang tabiat macam tu, tak boleh. Ya. Ataupun kalau dia mandi,
tak sengaja, contoh dia mandi tapi kalau dengan asbab dia yang buat gosok kepala dia macam tu, maka dikirakan kena dam. Tapi kalau dia mandi ataupun dia tidur, benda tu gugur sendiri dia, tidak dikira. Okey. Mengerat kuku. Maksudnya kuku ni yang ni kuku. Kalau yang kulit atas kuku tu tidak dikira kuku. Mengerat kuku ni apa sajalah, guna ketik kuku ke, gigit ke, apa saja dikirakan memutuskan kuku tadi. Memotong, menebang, mencabut pokok di tanah haram ataupun tanah halal tak boleh. Maksudnya dalam di kita duduk di Mekah ataupun tepi-tepi hutan tu ada pokok sikit-sikit jemput tu, kita berjalan saja bergatal tangan kepak, tak boleh. Ya. Memburu binatang buruan yang halal dimakan ataupun biasanya di tanah halal. Maksudnya berhenti dekat Al-Anar, ada anjing gila mana lari nak gigit kita, ambil batu bang bagi anjing tu, tak boleh. Maksudnya dalam keadaan ihram ni begitu rupanya kita nak kena jaga. Sehingga kan pokok kita tak boleh usik dia. Pokok hidup, pokok pun ada sifat, binatang pun ada sifat. Sampai begitunya keadaan kita kena jaga diri kita, tak boleh melakukan kerosakan. Maksudnya jangan melakukan kerosakan di atas muka bumi ni, baik dengan tumbuhan, pokok-pokok ataupun dengan binatang. Ya. Ustaz, kalau terpijak semut, nyamuk tak nyamuk? Nyamuk, itu tak dikira. Itu tak dikira binatang yang halal dimakan. Maksud dikira orang tak makan pun. benda tu orang tak makan. Semut dalam air ni. Macam apa tu, belalang kunyit tu kan. Belalang kunyit tu boleh makan, tak boleh pijak. Oh, belah air. Oh. Ada kat Mekah. Ini kalau yang buat pasangan kena jagalah. Tidak boleh bersetubuh. Maksud tidak boleh bersetubuh bukan duduk di Mekah tak boleh bersetubuh. Maksudnya tidak boleh dalam keadaan ihram. Maksudnya dalam ihram dengan pakai ihram siap pakai. Ya Allah, bismillah. Barakah. Sudah. Maka dalam keadaan baru pakai ihram tidak boleh. Maksudnya kalau dah selesai habis tawaf apa semua, kan dia kata ini anak barakahnya selepas dah habis selesai umrah, maka itu dia punya bonus lah. Permulaan bersetubuh. Maksudnya permulaan bersetubuh ni benda yang bercumbu-cumbu yang boleh menaikkan syahwat. Maka perkara ni tak boleh dalam ihram. Contoh tengah-tengah tawaf kan, ada pula awet Arab pegang kan. Oi, kata Allah Akbar, dia kata Masya Allah kan. Mana tahu jadi jodoh kan. Jumpa jodoh, lepas tu nak akad nikah sana ataupun ijab kabul tu tak boleh. Dalam keadaan berpakaian ihram tidak sah. Contoh nak kata orang tak nak buat dalam ni, apa nak buat kan. Pergi buat tawaf sekali, buat umrah sekali, habis tu jom bapa akad nikah, maka tidak sah. Baik wali tu nak akad nikah ataupun pengantin tu, pengantin lelaki atau pengantin perempuan yang dalam keadaan ihram, maka tidak sah. Akad nikah tadi tidak sah. Ya. Jadi dikira selesai umrah, dah habis selesai umrah baru boleh benda tu diakadkan, baru boleh. Jadi inilah 13 perkara yang tidak boleh lakukan dalam keadaan ihram. Sebab apa tuan-tuan? Perkara ni sangat, kita tengok macam biasa lah. Takkan kau tak sabar sangat kan? Tapi dalam keadaan ihram ni, dia punya cabaran, Masya Allah. Bayangkanlah kan, dah lah tak pakai apa dalam, dengan kain ihram saja. Lalu pula Masya Allah dengan perempuan cantik macam tu kan, dia tak congek kat situ. Jadi tu je kata-kata, maksudnya cabaran tu Allah Ta'ala bagi tu dalam keadaan kita berihram, lagi kuat cabaran dia. Ya, kita boleh gelak ini sampai sana baru tahu dugaan dia. Baik. Ya. Jadi tuan-tuan, Allah SWT nak ceritakan maksudnya hati kita betul-betul kena paut, kena jaga hati kita hubungan dengan Allah. Maksudnya kita tak boleh ada hubungan dengan manusia. Maksudnya hati kita tu tak boleh nak mencintai selain baru dalam keadaan kita ihram. Nampak tak? Dalam kita ihram, kita tak boleh nak menyakitkan binatang. Begitunya Allah SWT nak kita betul taat pada dia dalam beberapa saat je tuan-tuan, dalam beberapa jam saja. Kita tak boleh buang kuku kita. Sebab apa tuan-tuan? Diri kita ni menanggung dosa.
kuku kita, rambut kita menanggung dosa diri kita ni. Ya. Jadi bila kita buat umrah selesai, seolah diri kita ni yang mana yang menanggung dosa ni telah selesai dalam keadaan bersih. Sebab tu dia kata bila kita buang rambut tu seumpama macam kita gugurkan dosa kita. Diumpamakan. Ya. Jadi nak cerita hikmah di sini, Allah SWT nak kita dalam keadaan betul-betul suci datang jumpa Allah. Walaupun kita tak suci tapi datang dalam keadaan beradab. Jaga kau punya tata tertib tadi. Ya. Jadi kalau kita boleh jaga perkara ni dalam keadaan kita berada di dalam tanah haram, jaga hati kita, jaga mata kita, ya, jaga diri kita tak buat perkara yang kata di dalam Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan ni, masya-Allah. Ya. Sangat-sangat kita kata memberi impak kepada diri kita apabila kita pulang balik ke tanah air, maka benda ni akan berada dalam diri kita. Sedikit sebanyak pun akan ada kesan tadi. Ya. Jadi tuan-tuan Allah Taala, jangan salahkan Kaabah dan Masjidil Haram ataupun Masjid Nabawi. Contoh orang tu balik daripada Mekah. Kau ni balik dari Mekah rupa tu je tak berubah. Jangan salahkan Kaabah dan Masjidil Haram. Bukan aku pergi di sana tu balik terus jadi malaikat. Bukan orang tu balik sekian-sekian, tak. Tetapi tuan-tuan Allah, kurang-kurangnya kita balik, kita dah dapat bonus daripada Allah SWT yang kita datang ke sana, dapat ibadah apa semua. Kita hargai kan kesucian tanah haram tadi. Maksudnya bukan kita balik dalam keadaan kita rupa yang lama juga. Walaupun kita tak dapat banyak, kita usaha untuk mujahadah kita. Mujahadah dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini maksudnya kita pergi perjalanan kita menuju ke Baitullah Al-Haram, sebenarnya kita dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam ramai berjuta-juta orang, kenapa segelintir je Allah Taala pilih? Ya, dan sampai ke sana orang yang dipilih masih lagi belum merasakan penghargaan yang diberi kepada Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Jadi insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala, ya, semoga kita dapat mengambil manfaat dalam muzakarah tadi. Okey, ini perkara biasa, maksudnya bersih diri kita dalam keadaan kita berwuduk, solat kita, sebelum kita nak solat kita kena berwuduk, ya. Baik. Okey, ini tentang wuduk. Tentang wuduk di sana ada banyak tertib yang mana bila kita berada di sana kita nak berwuduk, dikatakan berwuduk dengan sempurna. Dalam keadaan kita mengerjakan tawaf di Masjidil Haram, bersentuh laki dan wanita tanpa syahwat tidak batal. Ya, yang kita bawa balik pembahasan ni balik Malaysia kita pegang buat tak batal sembarang kan. Hanya berlaku di Masjidil Haram sahaja. Kenapa? Kerana keadaan tidak terkawal. Keadaan tidak terkawal. Lalu lupa orang ni langgar, orang ni langgar kan. Jadi dalam keadaan kalau tidak berlapik sentuh sekalipun tidak batal sebenarnya. Maka dia hanya ambil wuduk dengan sempurna. Maksudnya perkara yang wajib diselesaikan, disempurnakan perkara yang wajib. Maksudnya dia niat ambil wuduk dia macam biasa. Macam ambil wuduk biasa, yang wajib, yang tertib dia semua kena selesaikan. Maka dia tidak perlu lagi niat untuk sahaja aku ambil wuduk mengikut mazhab Imam Malik, tak perlu lagi dah. Kalau dulu, ya, sekarang ni dah di muzakarah, maksudnya ijtima', sepakat ulama-ulama mengatakan tidak perlu lagi untuk bertaklid pada Imam Malik. Okey, keluar sesuatu daripada kubur ini adalah perkara yang membatalkan wuduk, ya. Ini perkara yang makruf, yang kita orang kata general ketahui bahasanya perkara yang batal wuduk. Tidur yang tidak tetap, maksudnya kita duduk. Kalau duduk kita berlipat, maksudnya kita duduk rapat, buntut kita tidak batal. Tapi kalau tidur kita terangkat gitu, buntut, maka batal. Tapi kalau duduk terpacang itu tidur, ya, sampai keluar air basi pun tak batal. Tapi kalau dibaring, walaupun buntut dia lekat dekat tempat duduk, dibaring, batal. Sebab apa? Orang yang baring ni, dia tentu akan keluar juga angin macam mana pun. Tapi kalau duduk bersila, dia punya papan punggung dia tu akan tutup betul-betul rapat dia punya lubang belakang. Ya. Hilang akal. Maksudnya hilang akal ni dari segi banyak lah. Sakit ke, orang kata apa, mabuk ke. Jadi perkara-perkara ni bila hilang akal dalam keadaan dia berwuduk, maka batal. Bila dah sedar, maka batal wuduk dia.
Okey, ini bagi orang yang bermasalah tentang biasanya wanita lah, iaitu wuduk daim. Bila datang iaitu istihadah. Ya, istihadah ni bagi wanita bukan darah haid, ya. Darah istihadah ni maka dia kena basuh. Cara dia nak wuduk bila dah azan, masuk waktu azan, maka dia kena basuh kemaluan, basuh seluar dia apa semua, kena bersihkan betul-betul. Ambil wuduk dan terus solat. Dia tak boleh tunggu lagi imam. Terus solat. Okey? Satu wuduk dia hanya berlaku untuk satu fardu saja. Okey? Dan solat sunat. Kemudian bila masuk solat fardu yang seterusnya, dia kena buat perkara yang sama juga. Kena bersihkan kemaluan apa semua, ambil wuduk balik dan solat terus. Ini bagi orang yang bermasalah tentang pembersihan. Baik, itu solution. Bila tak ada air, maka kita bertayamum, ya. Bagi orang yang sakit, perkara anggota yang mana tak boleh kena air, maka boleh bertayamum, ya, menggantikan air. Perkara yang penting ini adalah solat kita, ya. Maka di sana aktiviti kita banyak solat. Maksudnya perhubungan kita dengan Allah SWT, berdialog kita dengan Allah SWT, maka kena tahu akan syarat-syarat sah solat, rukun solat, perkara yang membatalkan solat, ya, sunat ab'ad, sunat hayat, perkara yang makruh dalam solat. Solat jamak takhir, jamak takdim, ya. Apa itu jamak takhir dan jamak takdim? Ya, jamak takhir maksudnya kita mengumpulkan waktu solat kita di akhir waktu. Maksud contoh, waktu zuhur dikumpulkan masuk ke waktu asar. Bukan maksud saya kumpulkan solat, bubuh satu waktu telah sekaligus. Maksudnya dimasukkan di waktu asar, ya, takhir. Kalau takdim maksudnya kita buat di awal. Maksudnya ambil waktu asar tu masuk dalam waktu zuhur, ya. Baik. Dan seterusnya qasar, ya. Qasar maksudnya kalau di sini kita dalam perjalanan. Contoh perjalanan kita tu 3 hari. Qasar lah terusnya. Tapi kalau kita dah sampai ke tempat yang kita dah tuju, kita boleh jamak, tidak boleh qasar lagi dah. Tak boleh qasar. Maksudnya kita tak boleh memendekkan sebab kita ada ruang, ada masa. Jadi buat jamak penuh, tam. Jamak sempurna. Okey, waktu yang haram, waktu solat di Masjidil Haram tu ada waktu yang haram. Sepanjang waktu boleh solat, ya. Sepanjang waktu boleh solat. Waktu yang haram adalah selepas solat asar dan selepas solat subuh, betul-betul selepas solat subuh. Maksudnya habis imam bagi Assalamualaikum warahmatullahi, waktu subuh dia terus bangun buat solat sunat 2 rakaat. Tak boleh. Haram waktu tu. Ya. Dia kena tunggu waktu syuruk baru boleh. Maksudnya di Madinah tak boleh buat. Haram. Ya. Dan selepas solat asar, habis imam bagi salam solat asar, tiba-tiba dia bangun buat solat 2 rakaat. Tidak boleh. Waktu tu waktu haram solat. Okey. Solat jenazah iaitu fardu kifayah. Ya. Di sana perempuan pun solat jenazah, lelaki pun solat jenazah. Dan waktu kita nak solat jenazah tu kita boleh niat umum. Sahaja aku solat atas ini jenazah 4 takbir kerana Allah Ta'ala. Sebab dikatakan orang yang solat jenazah dapat satu pahala besar, pahala tu sebesar gunung Uhud. Gunung Uhud besar tuan. Ya. Dia kata orang yang ada iman sebesar Zahra, Allah bagi syurga 10 kali ganda dunia. Gunung Uhud tu bukan Zahra lagi dah. Betul tak? Panjang dia pun 6 kilo. Lebar pun 3 kilo. Gunung Uhud tu besar. Jadi orang yang solat jenazah Allah bagi pahala tu, Allah Akbar. Rugi tak kalau hantar buat solat jenazah, Jadi cara dia angkat takbir Allah, sahaja aku solat atas ini jenazah 4 takbir kerana Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Pertama baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin sehinggalah akhirnya. Angkat takbir Allahu Akbar lagi. Baca selawat kepada Nabi SAW. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, dan keempat Allahu Akbar. Ya. Baca doa. Yang ketiga baca doa Allahu Akbar.
Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Okey, sekiranya hafal sampai tu dah cukup dah. Dah memadai. Ya. Yang keempat, Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Takbir yang keempat memberi salam. Yang pertama baca Fatihah, yang kedua tasbih dan selawat kepada Nabi. Yang ketiga, takbir ketiga membaca doa, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Takbir yang keempat memberi salam. Baik. Ini perkara yang penting di sana kita nak kena jaga. Ya. Iaitu dalam mengerjakan ibadah baik haji ataupun umrah. Ya. Maksudnya di sini kita nak membersihkan jiwa. Bagaimana kita mandi satu hari 3 kali, ataupun kita hari ni contohlah sehari 5 kali kita mandi, macam mana bersihnya kita, betul tak? Macam mana kita solat satu hari 5 kali kita solat, Allah Ta'ala bersihkan kita punya dosa. Jadi hari ni bukan kita nak bersihkan daripada luaran dia, dalaman jiwa kita. Ya, dalaman jiwa kita. Bagaimana? Kita tengok orang yang solat tenang, dia tak ada kelang kabut, dia relax, tawakal kepada Allah SWT. Maksudnya jiwa kita. Ya. Kemudian ihsan. Ihsan kita maksudnya merasakan orang kata apa, diri kita ni merasakan keinsafan dalam diri kita atas dosa-dosa kita yang lepas. Ya. Ikhlas. Maksudnya ikhlas di sini kita melakukan satu perkara tanpa meminta balasan daripada Allah SWT. Maksudnya melakukan satu perkara, keikhlasan. Tafsir ikhlas ni adalah bila kita buat satu perkara kita tak mengharapkan satu benda dibalas. Kesungguhan dalam ibadah, ya. Maksudnya kita buat ibadah ni kita rasa dah cukup. Jangan rasa satu benda yang cukup dah. Jangan rasa maksudnya kita buat aku dah cukup, sembahyang banyak dah ni. Kan? Satu waktu kalau 100,000 kan, 5 waktu dah 500,000. Tambah pula dengan solat jemaah 27, 2,5 juta, 2.7 juta. Oh, kata ya Allah, banyak pahala. Kan? Jadi jangan merasakan dah mencukupi dengan ibadah kita. Maksudnya nak dapat kesungguhan tu, kalau kita rasa aku tak cukup ni, maksudnya ibadah kita tidak merasakan, tidak pernah rasa cukup. Konsisten, walaupun sikit, walaupun sedikit, kita terus berterusan. Maksudnya kita menjaga 5 waktu kita terus menerus. Ya? Jaga solat kita 5 waktu ni terus menerus. Jangan ada orang kata apa hari naik, hari turun, terus istiqamah. Maksudnya kita nak melakukan ibadah memang kebanyak kesabaran. Maksudnya nak bangun pagi, awal pagi, nak pergi subuh, memang banyak kesabaran. Mengantuk macam mana korban kita untuk bangun subuh tadi. Ya, walaupun kita katakan duit tak ada dalam poket, ada sikit tapi nak sedekah, bagi walaupun serial. Ya, dalam keadaan kesabaran kita melakukan ibadah dalam kesabaran dan bersangka baik pada Allah Subhanahu Wa Taala dan manusia. Ini sangat-sangat penting. Allahu Akbar. Perkara ni saya nak kongsi, saya sendiri pernah kena waktu haji, tuan-tuan. Waktu haji nak bawa jemaah masuk pergi ziarah makam Nabi SAW. Bawalah slipper. Kata aku ni kan masuk bawa kasut, kata bawa slipper nak ziarah Nabi, pegang slipper kurang adab sikit, biadab lah kan. Kita jangan pakai. Contoh kita ziarah bapak kita dengan bawa slipper. Pak, apa khabar? Dengan slipper kan. Engkau tak ada hal ke? Tak ada waktu, tak ada masa letak slipper kat luar rumah. Nak bawa slipper kat geng-geng ke? Kan nampak gitu pun tak ada adab, betul tak? Apatah Nabi SAW jarah kita nak pegang slipper kan. Saya kata lah hati, apalah aku tinggal kat luar. Dalam fikir nak tinggal kat luar tu saya kata letak sebelah sini satu, letak ujung sana satu. Tak cakap apa, hanya perbuatan saja. Tapi perbuatan tu menunjukkan maksudnya kita takut hilang. Sebab kita dah sembunyi ujung-ujung. Masuk ziarah, pusing tak sampai dalam 5 minit, pusing patah balik. Patah balik jemaah sama juga, tak kasut macam tu. Ada kasut dia. Tengok kasut saya tak ada. Takkanlah kata dalam ramai-ramai ni kau seorang nak tunggu belakang nak attack ambil siapa. Faham tak? Jadi di situ tuan nak menceritakan bahawasanya kita belum ada keyakinan pada Allah SWT. Masih lagi ada sedikit zarah sifat sangka buruk pada manusia itu. Apatah lagi pada Allah SWT. Allah Akbar. Maksudnya contoh, ya Allah kau tak sayang aku, ya Allah aku
dah solat gitu gini, ya Allah, aku dapat ibadah baik ni, ya Allah, kau masih lagi bagi pahala pada aku. Maksudnya sangka buruk kita pada Allah, tapi kita tak fikir akan hikmah dia apa. Nampak tak? Jadi tu kan Allah SWT bersangka baik tu, maksudnya janganlah mulut kita celupa. Itu perkara yang saya nak kongsi sangat. Jangan celupa mulut ni. Ya, jangan celupa. Apa-apa pun perkara yang orang kata kurang baik, kita astaghfirullahalazim. Yang elok alhamdulillah. Yang tak baik astaghfirullahalazim. Jadi kita banyak mengucapkan, orang kata terima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja perkongsian yang kita nak kongsi. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi kebaikan dan mudahkan perjalanan kita, insya-Allah. Okey, sikit lagi, last adalah perkara nafsu diri kita. Nafsu yang ni memang kita nak katakan dalam hidup kita, kita kena ada sifat memberi. Sifat memberi ni segalanya, general. Ya, baik kata wang ringgit ke, orang kata apa, daripada segi diri kita ke, kena ada memberi. Memberi tanpa menanyakan apa balasan dia. Sebab Allah SWT beri kepada kita tanpa menanyakan apa hamba aku nak beri aku. Betul tak? Jadi perkara yang mana keikhlasan dalam ibadah ni adalah memberi. Jadi nafsu ni, kita didik nafsu untuk memberi. Jadi nafsu memang tak boleh buang dah. Nafsu memang Allah cipta kita dengan nafsu kita. Sebab tu dia kata syaitan dia hanya sampaikan khabar je. Yang nak buat pilihan tu lah kita. Betul? Dia kata, syaitan kata, aku tak pernah ajar hamba, aku cerita je. Pot sini baik, pot sini baik, kan? Yang nak ikut engkau, kan? Bukan aku ajak kau masuk neraka, tak. Aku cuma cerita, pot ni okey, macam ni, kan? Kau nak buat tu, itu kau punya hal lah. Jadi nafsu kita ni yang menyebabkan, sebab dia kita musnah. Yang pertama adalah nafsu amarah, suka buat kejahatan, tidak rasa bersalah. Maksudnya bangga buat kejahatan, terlalu gembira dengan nikmat. Maksudnya gembira bila dapat kekayaan, sonok. Ya, tunjuk. Orang kata apa, bangga-bangga dengan nikmat yang kita dapat. Ya, bila berputus asa, rasa nak bunuh diri lah. Ditimpa musibah, Allah Akbar, itu ini. Menyalahkan orang ni, menyalahkan orang ni. Ya. Jadi ini adalah nafsul amarah. Semoga Allah SWT jauhkan kita daripada nafsul amarah. Nafsu lawamah dia adalah nafsu biasanya, kebiasaan orang awam macam kita dia. Ya. Maksudnya menyesal dengan kesalahan. Bila buat salah menyesal, bertafakur dengar dosa-dosa kita, ya Allah, akulah dosa aku buat, ya Allah, kan. Jadi kita merasakan dosa kita. Kita masih lagi ada sifat lagi, ya Allah, takut pada Allah SWT. Ya. Rasa takut apabila bersalah. Maksudnya kita buat kesalahan tu kita rasa takut. Dan kita cepat rujuk kepada Allah SWT, ya? Kita cepat bangun minta ampun kepada Allah SWT. Dan nafsu yang ketiga adalah nafsul mutmainnah. Ya, semoga Allah SWT kurniakan kita nafsul mutmainnah. Maksudnya nafsu yang ni mana tenang dia. Contohlah katakan pergi solat, duduk berzikir. Kalau tak, kita duduk sekejap berzikir pun rasa dah panas betul nak balik. Betul kan? Tapi yang ni bila kita duduk saja sekejap kat masjid, rasa tenang je kita nak berzikir. Ya, bila kita ibadah pun rasa ketaatan, nak bangun solat subuh, nak jaga 5 waktu, kita rasa ringan je. Ini bagaimana kita nak dapat perkara ni? Kena latih. Dengan latihan kita, ya, latih diri kita, maka baru kita dapat untuk orang kata apa, tingkat nafsu mutmainnah. Yang terakhir sekali, inilah nafsu yang Allah SWT akan perintah untuk masuk ke syurga Allah SWT. Nafsu radiyah mardiyah. Allah sebut dalam Quran, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Dan Allah SWT perintah lagi, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allah perintah untuk masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan Subhanahu wa taala, bagaimana kita nak dapat untuk mendidik diri kita dapat nafsu radiyah mardiyah? Maka apa yang penting di sini adalah kita kena puasa. Usaha dengan puasa untuk dapatkan nafsu radiyah mardiyah. Ya, jadi insya-Allah apa yang saya sampaikan kepada tuan-tuan semua, semoga saya dapat dan tuan-tuan semua dapat manfaat dan sampaikan kepada lain, insya-Allah. Tak ada apa-apa soalan? Tak ada. Selain satu, kalau yang selalu lupa yang takbir ketiga tu. Okey. Kalau terlupa nak baca apa? Tak lupa baca dalam hati kita Doa. doa bahasa Melayu dalam hati, tapi kita tak boleh lafaz lah. Ya Allah, ampunilah dosa mereka.
dan rahmati mereka. Maksudnya Allahumma ighfir lahu, ya Allah rahmatilah mereka, ampunilah mereka dan rahmatilah mereka. Maksudnya dalam hati kita baca. Kalau baca Fatihah Ustaz, Baca Fatihah boleh, tak ada masalah. boleh juga. Tak ada masalah. Yang penting 4 takbir tu kita baca. Maksudnya kita nak baca Rabbana atina fid dunya hasanah pun boleh. Macam contoh kalau kita tak mampu, kita baca Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Kalau tak mampu tentu baca je nanti, ya Allah ampunilah mereka, rahmatilah mereka. Ya, dalam hati kita je. Ya. Ustaz, kalau kau Okey. kita pakai spray tu kan, kita nak 3 kali kat kan sekali je. Sekali je. Ratakan je. Betul. Flight kita pukul 3. Ya, tuan-tuan kena ada dekat. Tak ada sembahyang apa dulu? Okey. Saya cerita sedikit tentang keberangkatan sebelum kita nak berangkat daripada rumah. Apa yang perlu kita buat? Okey. Pertama sekali, pagi-pagi bangun pagi, mandi, bersihkan badan kita. Ya. Maksudnya kita perjalanan kita ni, setiap langkah kita dihitungkan pahala sebenarnya.